muka cikgu tak? Nampak 2 kan? Nampak 1 ke 2? 2. 2. Satu yang Google Meet, satu lagi yang dalam ni ya. Ni cikgu. Okay. So kita tengok secara ringkas apakah tajuk seni halus yang tajuk seni lukisan. Okey, dan tajuk seni lukisan ini Okey, dalam seni lukisan kita kena belajar tentang seni lukisan barat mengikut abad pilihan dan dari aspek aliran. Aliran, gaya, pelukis dan karya. Okey, tajuk seni lukisan ini banyak dan banyak perkara. Dia panjang dan banyak perkara yang perlu kamu ingat. Okey. Tapi cikgu dah ringkaskan dalam YouTube yang cikgu buat. Cikgu harap nanti di hujung ataupun kejap lagi cikgu akan buka YouTube supaya kamu dapat tengok secara keseluruhan apa yang secara ringkas apa yang perlu kita belajar dalam tajuk seni lukisan ini. Okey, cepat sangat ke cikgu cakap? Kamu faham ke? Tak, cikgu faham. Faham. Okey, bagus. Okey, ini kita dah belajar pada tajuk 1. Okey, sekarang kita belajar kepada okey, kamu kena tahu apa maksud lukisan. Okey, ada tak sesiapa yang tahu? Cikgu nak tanya, mungkin ada pengetahuan awal ke? Okey, ada tak siapa yang tahu apa maksud lukisan? Sebelum kita pergi lebih jauh untuk tajuk 2 ni. Siapa tahu apa dia lukisan? Ada tak yang tahu? Tak tahu. Tak tahu. Okey, sebenarnya ini adalah ulangan. Semasa tingkatan 1 kamu dah belajar pun tajuk lukisan, tingkatan 3 pun ada tajuk lukisan. Okey, cikgu ulang balik. Okey, sebenarnya maksud lukisan ialah hasil karya seni yang dihasilkan menggunakan media kering. Okey, itu dia punya maksud definisi yang utama. Penghasilan karya seni yang menggunakan media kering. Apa yang dikatakan media kering? Media kering seperti Pensel. ya, bagus. Pensel lagi? Crayon. Crayon, okey, ataupun oil pastel lagi? Pen. Okey, pen marker. Okey, bagus. Jadi itu definisi lukisan. Namun demikian, okey, lukisan ini andai kata sebuah lukisan itu dihasilkan majoriti ataupun bahan utama yang dihasilkan itu menggunakan media lukisan, tapi di hujung itu ada sikit-sikit kita buat watercolor. Adakah dia dikira lukisan? Kamu rasa-rasalah. Okey, kamu tak tahu? Mungkin lah rasanya. Okey, cikgu bagi tahu dulu. Maksud lukisan ialah penghasilan karya yang menggunakan media kering sebagai media utama. Media utama. Jadi bila kita menggunakan media utama media kering itu, jadi kita tambah sikit-sikit watercolor tu masih lagi dikira lukisan. Okey. Jangan kita suku je lukisan guna media kering, yang lain media basah. Media basah tu kita panggil catan. Okey, itu kita tak kira lukisan. Lukisan ialah penghasilan karya yang mengutamakan media apa? Media kering. Okay, Media kering. Ya, bagus. Okey. Cikgu tak nak sentuh lagi secara detailnya tentang tajuk lukisan ini. Okey, cikgu nak pergi apa yang perlu kita belajar lagi untuk tajuk lukisan. Okey, kamu tengok dalam tajuk lukisan ini okey, besar sangat cikgu punya gambar ni. Okey, dalam tajuk lukisan ini kalau kita tengok
ada dia untuk tingkatan 4 ini dia memberi fokus kepada aliran. Okey, aliran. Okey, aliran, gaya, pelukis dan karya. Okey, aliran ini okey, kita tengok perkembangan dulu. Kita tengok scan. Okey. Itu zaman tadi, zaman Renaissance, ini zaman Barok. Okey, zaman Barok. Okey, ini zaman Rokoko. Okey, Rokoko ni pada tahun 1710 hingga berapa? Cikgu tak nampak sebab ada kamera kat skrin cikgu. 1710 sehingga berapa? 1790. Okey, 1760. Kita tengok, okey, yang lain ialah Neoclassicism. Okey, Neoclassicism. Okey, pada bermula pada tahun 1740 sehingga berapa? Kamera cikgu ni 1835. okey, pada 1835. Okey. Kemudian kita tengok lagi aliran romanticism. Romanticism. Okey, romanticism. Okey, pada tahun 1782 sehingga 1830. Betul? Betul tak? 1830. Betul. Okey, kalau kamu tengok. Okey. Aliran yang seterusnya naturalism. Okey, banyak kan? Kamu banyak Renaissance lah, Rokoko lah, naturalism lah. Okey, kemudian pada tahun 1840, cikgu ada buku kat depan ni. Pada tahun 1840, realism. Okey, kamu tengok ada tajuk realism. Okey, pada 1840 hingga 1870. Kemudian pada 1860, impressionism. Okey, impressionism 1860 sehingga 1895. Okey, sampai impressionism. Nanti form 5 nanti ada lagi. Ada lagi dia akan sambung. Okey, sebelum cikgu pergi lebih lanjut untuk hari ini, cikgu tak nak sentuh detail. Cikgu akan beri gambaran awal saja dulu untuk hari ini. Okey, kamu tengok pada setiap ism ni, okey, ini kita panggil dia aliran. Okey, semua benda ni kita panggil dia aliran. Rokoko, Renaissance. Tapi sebelum tu apa maksud aliran? Okey, apa yang dimaksudkan dengan aliran? Okey, pada pandangan awal kamu lah, okey, pendapat awal kamu sebelum kita belajar lebih lanjut, apa maksud aliran? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa maksud aliran? Cikgu tak nak cikgu cakap seorang-seorang ni. Okey, apa maksud aliran? Siapa tahu agak-agak kamu? Peredaran zaman. Okey, bagus. Peredaran zaman. Okey, bagus. Kalau kita panggil aliran ini, memang aliran merujuk ataupun dia memang terlibat secara langsung dengan peredaran zaman. Kalau kita tengok maksud aliran ini adalah gaya. Gaya lukisan yang terhasil mengikut masa-masa yang tertentu. Daripada masa dia ambil gaya aliran Renaissance, pada tahun 1350 sehingga 1600. Maksudnya aliran daripada zaman ini ke zaman ini tahun berapa ratus tahun ni? 350 sehingga 1600. Berapa ratus tahun ni kamu rasa? Tak payah rasa lagi, boleh kira ni. Berapa ratus tahun? hampir 300 tahun, betul ke? 13 tahun 1350 sehingga tahun 1600. Okey,
Renaissance ini ada tak kamu belajar sejarah tajuk seni Renaissance, sejarah tentang zaman Renaissance? Dah belajar ke belum tajuk sejarah? Belum. Belum. Okey. Okey, sebenarnya dalam sejarah kamu tingkatan 4 pun ada nanti kamu akan belajar tentang Renaissance. Okey, kalau kita tengok Renaissance ini satu zaman yang terkenal. Kita panggil dia kalau di Eropah merupakan zaman kegemilangan, zaman keemasan. Okey, zaman keemasan pada seni di Eropah. Dia bukan saja seni tetapi ekonomi, okey, macam sosial dan macam-macam lagi. Sebab zaman Renaissance ini dia adalah zaman kegemilangan di Eropah. Maksudnya zaman ini merupakan zaman yang sangat baik daripada pelbagai-bagai segi. Ya, pelbagai-bagai segi termasuklah dalam seni. Okey. Jadi merupakan maksud dia okey, dia bermula di Itali pada abad ke-14 dan berakhir pada abad 17. Okey. Kenapa kita kata Renaissance ini zaman kegemilangan Eropah? Kerana pada zaman ini kita panggil yang berkuasa. Okey, pihak yang berkuasa pada zaman Renaissance ini yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat adalah pihak gereja dan juga pihak istana. Jadi penghasilan karya seni pada zaman Renaissance ini, pada zaman Renaissance ini dia lebih kepada keagamaan. Kalau kamu tengok agama apa yang dia fokuskan? Agama apa? Kristian. Ya, agama Kristian. Sebab zaman kegemilangan agama Kristian juga pada zaman Renaissance. Okey, cikgu tak nak sentuh secara detail, cikgu bagi asas dahulu. Bagi macam kalau santan tu kan kita bagi yang atas-atas dulu. Maksudnya cikgu tak nak pergi jauh sangat supaya kamu tak pening, sebab ini pun sebagai adalah kelas tambahan kamu untuk persediaan untuk tajuk yang kedua ni. Okey, tengok kalau kita tengok Raphael, The Head of an Apostle, kapur hitam. Okey, kamu tengok. Nak sebut-sebut ni pun memang terbelit-belit lidah juga sebab mereka ni daripada Itali. Okey, ada yang daripada France. Okey, nama-nama tu lebih kepada Italian. Okey, tapi tak apalah, kita sebutlah juga, kita tengok apa yang kita baca. Titian. Cikgu tak tahulah pronunciation dalam Itali tu apa kan. Okey, tapi kalau kita tengok dalam pronunciation untuk bahasa Inggeris tu Titian. Okey, Giorgio Vasari. Okey, kita tengok gambar-gambar yang mereka lukis ini adalah berkisarkan tentang, tengok, manusia ada sayap. Manusia ada sayap ni apa kamu rasa? Siapa manusia ada sayap ni? Cikgu cakap seorang-seorang ke? Tak. Rasa Dah dari. manusia yang ada sayap ni siapa? Berdasarkan kitab Bible, dah dari kan? Okey, mungkin bidadari. Sebenarnya malaikat. Okey, dalam kepercayaan agama Kristian, bahawa kalau yang ada angel lah, angel ni malaikat lah kan. Okey, kita pun percaya juga angel, tapi malaikat kita tak bolehlah zahirkan sebab kita tak nampak kan. Tapi dalam agama Kristian dia nak meningkatkan kepercayaan orang-orang Kristian ini melalui penghasilan karya. Jadi banyak majoriti karya-karya dalam penghasilan dalam aliran Renaissance ini memberi fokus kepada agama Kristian. Okey, jadi dilukislah. Okey, sebab apa cikgu ceritakan macam ini? Sebab nanti tajuk catatan nanti pun kita akan belajar juga tajuk Renaissance. Okey, aliran Renaissance. Nanti tajuk yang ketiga, keempat nanti tajuk cetakan pun kita akan belajar juga tentang Renaissance. Jadi kalau kamu tengok zaman Renaissance ini
Okey, kamu tengok ini tajuk lukisan. Kalau kamu tengok tajuk catatan pun belajar juga tentang Renaissance. Okey, pun tentang agama Kristian. Kita tengok banyak memberikan fokus tentang agama Kristian dan sejarah-sejarah yang meningkatkan nasionalisme. Okey, agama Kristian tu maksudnya banyak yang daripada Bible. Okey, dan juga dia melukis imej-imej yang berkisah tentang sejarah. Okey, bila berkisah tentang sejarah, dia memberi satu impak kepada rakyat melihat karya tersebut dan merasakan sangat cintakan negara. Itu kita panggil dia nasionalisme. Okay, ada juga karya-karya seperti gambar macam Mona Lisa ni. Okay, dia tak ada kaitan. Ada juga tapi tak banyak. Okey, begitu juga dengan tajuk cetakan pun kita akan belajar Renaissance. Sebab itu cikgu ceritakan secara ringkas apakah Renaissance ini. Apakah fokus Renaissance. Okey, nanti bila kamu kena baca lebih detail dalam buku teks apa yang dia ceritakan Okey, kita tengok aliran yang kedua iaitu ni bukan baroque. Okey, sebutan dia adalah barok. Okey, zaman barok ini sistem zaman barok ini pada tahun berapa kita tengok. Zaman barok bermula pada, cuba tengok untuk cikgu, 1600 sampai 1750. Okey, jangka masa dia dalam 150 tahun, dia taklah selama Renaissance. Okey, pada zaman barok ini pelukis-pelukis masih lagi menggunakan media yang sama. Kalau kau tengok dia masih lagi menggunakan media yang sama, tapi imej-imej yang berubah apa kamu rasa? Macam mana daripada segi imej? Apa yang berubah? Tolong bagi respon boleh? Berbentuk lebih semula jadi. Okey, semula jadi. Okey, lagi? Cikgu tak naklah seorang saja bagi respon. Orang lain? Color. Okey, color. Okey, warna daripada ataupun color. Okey, lagi daripada imej semula jadi. Imej lebih jelas dan dramatik. Okey, itu daripada ini kan, daripada nota. Ada ibu. Okey, kita tengok secara daripada mata kasar kita je. Okey, boleh. Okey, betul. Imej jelas dan dramatik. Okey, lagi ni pandangan mata kamu. Tak kisah kamu nak cakap apa pun tak apa. Tengok je gambar. Pemahaman tak perlu baca. Kamu tengok je apa beza antara Renaissance, imej-imej Renaissance dengan imej-imej dalam barok. Apa dia? Apa perbezaan yang sangat jelas? Cara bentuk Ha? kehidupan seharian tak. Okey, betul. Okey, sebenarnya Kehidupan seharian boleh. okey. Okey. Bila cikgu tanya, cikgu nak kamu respon. Okey, 10 orang respon pun tak apa. Hari ni kelas kita ada 20 orang daripada 104 orang. Tak apa, cikgu go on juga. Okey. Bila cikgu bertanya, cikgu nak kamu respon. 10 orang sekali, 20 orang sekali pun respon pun tak apa. Cikgu tak nak orang yang sama. Kalau tidak, cikgu tak tulis band 6. Cikgu ugut. Sebab apa cikgu ugut? Cikgu nak respon daripada kamu. Boleh? Okay, Boleh cikgu. Okay, bukanlah ugut. Cikgu nak respon. Cikgu tak naklah cikgu bercakap seorang-seorang ya. Okey. Jadi imej yang paling ketara yang kamu cakap tadi memang betul, tapi ada perkara yang kamu tak sentuh. Imej yang paling ketara ialah dia memberi kalau Renaissance ni lebih kepada tema keagamaan. Perasan tak? Tapi Perasan? bila aliran barok ni dia media dia masih lagi menggunakan pastel ataupun kapur
dan juga pensel, tapi tema yang dikemukakan itu dah sudah berbeza. Dia tidak lagi memberi fokus kepada agama Kristian ataupun sultan, bukan sultan, apa kita panggil dia, king, apa, sistem beraja. Okey, dia tak bagi keutamaan bahagian itu sangat. Kerana pada pemerintahan Barok ini dah berubah. Okey, sistem pemerintahan beraja dan juga kekuasaan gereja dah agak berkurangan. Jadi pelukis-pelukis lebih bebas untuk melukis apa-apa sajalah. Tapi masih lagi sedikit terikat, mereka masih lagi melukis imej-imej potret ataupun benda-benda yang sejarah. Okey, tapi agama Kristian kurang diberi penekanan. Boleh faham? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey. Kita pergi secara asas dulu zaman Rokoko. Kalau kita tengok zaman Rokoko, media yang digunakan masih lagi hampir sama, masih lagi pensel. Tetapi zaman Rokoko dia lebih moden sikit. Jadi kalau berbandingkan dengan zaman Renaissance, lukisan ini lebih kepada black and white sahaja. Tapi zaman Barok dia semakin berwarna. Dan kalau zaman Rokoko dia penggunaan warna tu dah semakin banyak digunakan. Contohnya lukisan Louis Jean macam mana cikgu nak sebut lah, Francois Lagrini. Okey, ni kena tahu how to pronounce dalam bahasa France ni. Tapi tak apalah ya. Kita belajar. Okey. Jadi kalau kita tengok imej-imej tema yang digunakan ini, tema dia teknik dia masih sama, cross hatching. Nanti cikgu akan remind balik kamu apa yang kamu dah belajar tu sebelum ini. Okey, teknik dia cross hatching, silang pangkah. Okey. Dan juga gosokkan. Kita gosok, kita lukis dan kita gosok. Okey, dia punya teknik dia hampir sama, media yang digunakan hampir sama, cuma tema dia lebih dah berbeza. Dia banyak melukis golongan-golongan, contohnya potret, golongan bangsawan. Jadi dia tak terikat dah dengan sistem istana dan juga gereja. Boleh faham? Boleh. Bagus. Okey, zaman Neoclassicism. Okey, zaman Neoclassicism ini pun hampir sama, tetapi penekanan kepada zaman Neoclassicism ini dia punya imej, kita tengokkan imej-imej yang digunakan itu dia agak keagamaan sikit dan juga sejarah. Okey, tapi dia tidaklah keterlaluan agama yang begitu ditekankan seperti Renaissance. Okey, dia punya media hampir sama, cuma yang berbeza adalah tema. Tema pun hampir sama. Jadi untuk tajuk lukisan ini kamu kena baca dan tengok banyak kali dalam buku teks, sebab nanti kamu akan keliru. Yang penting kamu tahulah perbezaan imej-imej yang digunakan itu, dia tema-tema tu agak berbeza. Okey, kandungan karya aliran ini memberi tumpuan kepada bentuk figura. Figura tu maksudnya manusia. Kalau kita tengok di sini, okey, maksudnya adalah dia kata bentuk figura yang ideal. Okey, figura yang ideal maksudnya lukisan yang dihasilkan ni lebih sempurna. Okey, lebih sempurna. Okey, lebih sempurna. Figura manusia tu maksudnya imej manusia. Okey, pelukis gemar menggambarkan sejarah pakaian klasik Yunani kuno walaupun mereka berada pada abad ke-18. Ni dah semakin moden, tapi mereka masih lagi ada ciri-ciri yang nak menekankan tentang sejarah. Okey. Seterusnya,
Okey, kita tengok romanticism. Romanticism ini kebanyakan pelukis cenderung kepada sesuatu yang ideal, bukan nyata. Tema yang dihasilkan lebih kepada kesengsaraan pemerintahan beraja dan kejatuhan gereja. Okey, pada zaman romanticism ini dia menggambarkan zaman ini lebih kepada zaman banyak berlakunya perang. Okey, banyak berlakunya perselisihan perselisihan antara pemimpin yang menyebabkan ada peperangan antara Eropah. Jadi aliran romanticism ini lebih kepada memberikan satu impak bagi semangat nasionalisme, semangat kesengsaraan yang berlaku. Jadi dia kata pemandangan alam semula jadi, suasana kerohanian, imajinasi, misteri dan semangat. Dia tidak dah keterlaluan melukis imej-imej keagamaan dan sistem beraja. Dia lebih kepada rakyat. Naturalism, kalau kita tengok zaman semakin moden, jadi zaman aliran naturalism ini dah tidak keterlaluan terikat dengan sejarah, dengan kepahlawanan, nasionalisme dan sebagainya. Kita tengok imej dia punya tema dia dah berbeza, semakin longgar. Maksudnya dia, kalau kita tengok zaman romanticism, neoclassicism, dia masih lagi ada ciri-ciri sejarah. Romanticism pun ada, tapi bila aliran naturalism ini, dia dah abad ke-19, dia dah semakin moden. Jadi pelukis-pelukis ini tidak lagi mahu menggambarkan imej-imej terikat dengan sejarah, dengan Kristian, semangat nasionalisme tu tak nak. Jadi mereka lebih kepada benda-benda yang natural, benda-benda di persekitaran. Imej-imej yang apa yang mereka lihat pada persekitaran mereka. Boleh faham ke? Ke ada tidur ni? Are you with me, guys? Ya, cikgu. Ada. Ada. Okey, orang lain macam mana? Masih lagi dengan cikgu? Masih. Kau makin nasi lemak ke, dah tidur semua benda, tidur balik ni. Cikgu risau ni. Naturalism, jadi dia melukis apa saja di persekitaran. Rumah, landscape, imej-imej pekerja-pekerja yang berehat. Kalau dia lukis potret pun potret yang self-portrait, potret dia sendiri, ataupun potret yang kebiasaan, dia tak ada dramatik sangat dah. Dia mementingkan teknik. Kalau kita tengok nota ni, dia cakap media masih lagi hampir sama daripada Renaissance, Rococo, semua hampir sama. Tapi zaman naturalism ni dia lebih kepada imitasi dan meniru alam semula jadi. Dan seolah-olah gambar foto media yang digunakan bertemakan alam semula jadi, mementingkan teknik dan lukisan dan lukisan. Maksudnya dia menggambarkan imej persekitaran. Boleh faham? Seterusnya, kalau kamu tengok aliran realism, realism dia walaupun media yang digunakan hampir sama, teknik yang digunakan hampir sama, tapi kamu tengok imej. Imej dia semakin longgar. Maksud dia imej yang dihasilkan tu sketch saja. Dia tak terlalu keterlaluan macam naturalism. Kita tengok realism ni dia lebih menggambarkan alam sebenar tanpa tokoh tambah. Dia tidaklah ada keterlaluan dramatik. Kalau perempuan ni, tengok perempuan apa pakaian dia tak adalah keterlaluan, nampakkan bagi perempuan yang tak berapa cantik tu bagi sangat-sangat cantik apa semua, tak. Kalau zaman lain tu dia macam menokok nambah.
Okey, dia menambah-nambahkan benda yang ada. Tapi kalau realism ni dia dah freestyle. Okey, dia nak lukis pokok ke, sungai ke, orang ke, belakang rumah ke, tepi rumah ke, tak kisah. Dia menggambarkan kehidupan sebenar. Okey, bila kita tengok kalau naturalism tu dah ada ciri-ciri tu dah. Tapi dia masih lagi ada ciri-ciri dramatik tu ada lagi, tapi bila dah semakin moden, dah pelukis dah tak kisah dah. Lukislah apa-apa yang simple-simple. Okey, realism, benda-benda yang di persekitaran. Okey, kalau kita tengok impressionism, dah mula menggambarkan kesan, sebab kesan-kesan cahaya. Okey, image-image dia menggambarkan situasi semasa. Kalau ada cahaya, dia merakam cahaya yang ada tu. Okey, kalau kita tengok gambar ni, okey, dia lukis menggunakan pastel. Okey, ada kesan cahaya sebab konsep utama impressionism ni dia punya keyword dia adalah merakam cahaya. Jadi kalau cahaya, mungkin cahaya pagi yang masuk ada bayang. Okey, dan bahagian figura manusia ni ada yang cerah, ada yang gelap. Okey. Yang belakang ni terlindung cahaya. Jadi kesan-kesan cahaya yang jelas kalau zaman impressionism ni. Okey, tengok. Walaupun dilukis gambar perempuan dengan anaknya, ternampak jelas. Bahagian pipi cerah, bahagian ini gelap. Bahagian ini sangat cerah sebab dia terkena cahaya yang sangat banyak. Bahagian ini yang gelap. Walaupun padang ni kita nampak simple, tapi bahagian ini ada cahaya yang sangat cerah dan ini gelap sebab dia punya keyword dia untuk kita ingat impressionism ini adalah merakam cahaya ataupun merakam pantulan cahaya. Okey, media masih lagi sama, media pensel, tapi dah banyak dah penggunaan warna, lebih detail. Okey, boleh ke? Dan seterusnya okey, habis sampai takat impressionism sahaja. Boleh faham ke secara ringkas? Boleh faham ke tidak? Boleh. Okey. Boleh kamu Boleh. boleh cikgu tanya, kamu jawab ya. Dengan seorang je jawab. Orang lain pun kena jawab juga. Okey. Zaman Renaissance ini zaman aliran apakah perbezaan yang jelas daripada zaman Renaissance sehingga zaman Impressionism? Apakah perbezaan yang jelas? Cara lukis. Cara melukis. Okey, macam mana cara melukis mereka? Macam mana? Jawablah. Janganlah tak jawab. Tak faham apa ke cikgu cakap ni? Apa yang kamu Cikgu ulang. Cikgu ulang soalan boleh? ulang soalan. Okey. Cikgu tanya sekali lagi. Apakah perbezaan yang jelas bila kita tengok daripada aliran Renaissance sehinggalah aliran Impressionism? Apakah perbezaan yang kamu nampak yang berbeza antara lukisan dengan lukisan? Gaya aliran seni Ya, memang Reza. memang kita berbincang dengan aliran dan gaya. Memang berbeza. Tapi setelah cikgu cakap banyak tadi, apa yang kamu nampak? Kesimpulan yang kamu buat daripada image yang mereka pelukis-pelukis ini lukis. Alright. Tak salah jawab, tak salah. Kalau kamu jawab salah pun tak apa. Yang penting jawab. Penggunaan warna. Ya, bagus. Penggunaan warna. Apa yang kamu nampak dari penggunaan warna? Semakin moden, warna yang digunakan apa? Macam mana penggunaan warna? Apa yang berbeza?
berbeza? Macam mana daripada segi penggunaan warna? Aduh, kesiannya kat cikgu. Kamu tak faham Faham ke tidak? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Sedihnya cikgu. Apa yang berbeza? Tadi cikgu cakap banyak. Apa yang berbeza? Masuk otak ke tidak? Tema. Okey. Perbezaan tema. Ya, bagus. Satu perbezaan tema. Temanya berbeza. Clarendon lebih kepada keagamaan, lebih kepada agama Kristian, gereja, tapi semakin moden apa? Semakin bebas. Ya, semakin bebas. Imej yang dipilih adalah berbeza. Bagus. Itu poin yang pertama. Yang kedua tadi kawan kamu kata daripada segi warna. Apa perbezaan yang kamu nampak bila daripada segi warna? Apa yang berbeza daripada segi warna? Penggunaan warna. Lukisan nampak lebih cantik. Apa cantik dia? Ya, okey, bagus. Kamu mencuba. Lukisan nampak lebih cantik. Maksudnya lukisan itu semakin moden, masa semakin moden, ada sampai daripada abad ke-14 sampai abad ke-19 tu, dah warna ataupun imej yang digunakan semakin cantik kerana penggunaan pelbagai Warna. warna. Bagus. Itu maknanya kamu berfikirlah. Macam tu lah cikgu nak. Takkanlah ada 20 orang dalam kelas ni. 2 orang, 3 orang aja. Orang lain kena bagi cakap juga. Sebab bila kita bercakap, salah tak apa. Sebab bila kita bercakap, kita mendengar. Bila kita mendengar, otak kita mengingat. Okey, bercakap, mendengar, mengingat. Jadi proses tu akan mudah. Kamu mudah ingat apa yang kamu belajar hari ni. Okey, boleh faham ya? Secara ringkas. Cikgu tak bagi detail tau. Cakap banyak ni pun tak detail lagi. Okey? Boleh? Boleh. Sekarang cikgu nak tunjukkan YouTube. Okey, YouTube yang berkaitan dengan aliran-aliran dalam seni lukisan. Okey. Cikgu stopkan recording cikgu dulu. Kemudian cikgu akan buka YouTube.